A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar, Coach? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanpa kita membuang masa, kita buka majlis pada malam ini. Kita buka majlis ilmu pada malam ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ini dalam satu siri kuliah online secara bersiri, di mana pada malam ini insya-Allah kita sekali lagi akan diberi peluang untuk menuntut ilmu daripada Ustaz Sinar, yang berbahagia Ustaz Sinar, dan juga sedikit perkongsian insya-Allah daripada saya, di mana hari ini kita akan membincangkan topik memahami doa. Okey, akan dibentangkan Ustaz Sinar, dan insya-Allah jika ada masa dan ruang masa ke lapangan, saya akan membentangkan tentang tanda-tanda gangguan jin. Okey, tanpa saya membuang masa dengan lebih lanjut, saya menyerahkan majlis ini kepada sahabat panel saya, Ustaz Sinar, untuk meneruskan sesi kuliah. Okey, insya-Allah saya serahkan kepada Ustaz Sinar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih, Coach. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada malam ini. Alhamdulillah sekali lagi kerana Allah masih panjangkan umur kita, dan semoga dengan Allah panjangkan umur kita ini, kita dapat pergunakan umur kita ini untuk kebaikan. Selain kita buat perkara-perkara melancung, tengok Netflix, ada masanya sebaiknya dalam seminggu itu kita isi dengan menuntut ilmu. Antaranya seperti malam ini kita belajar menuntut ilmu secara online. Ini kelebihan pada zaman sekarang. Walaupun kita berjauhan, kita boleh menuntut ilmu secara online. Bukan macam dahulu apabila kita ingin menuntut ilmu, contohnya kita ingin belajar silat, kita kena merentas hutan, belantara, naik gunung, turun gunung, naik bukit, turun bukit, merentas sungai untuk ke rumah guru belajar silat kah, belajar mengaji. Sekarang ini walaupun kita jauh, terpisah oleh Laut Cina Selatan, kita masih boleh mengadakan majlis ilmu. Jadi kita bersyukur kepada Allah yang melimpahkan rahmatnya kepada kita untuk kita dapat menuntut ilmu dengan cara seperti ini walaupun berjauhan. Pada malam ini saya akan menyampaikan kuliah berkenaan doa. Saya akan buka slide. Waalaikumsalam kepada yang baru hadir. Tajuk kuliah saya pada malam ini ringkas, tidak seperti tajuk-tajuk yang lalu agak panjang. Hari ini tajuknya memahami doa. Ada lebih kurang 7 isi dalam penyampaian
kuliah saya pada malam ini berkenaan ruqyah adalah doa, pengertian doa, doa daripada hadis, jenis-jenis doa, mengapa kelihatan seperti doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, dan sebab doa tidak dikabulkan, dan terakhir kaitan doa dan takdir. Untuk pendahuluan ini, saya ingin berkongsi dengan para sahabat bahwa ramai di antara kita yang berdoa, terutama pesakit yang kena penyakit ganjil atau juga kena penyakit kanser dan sebagainya, berdoa tapi berdoa minta sembuh setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi tidak juga sembuh. Rasa diri kena gangguan jin saka, rasa diri terkena sihir, tapi tidak juga nampak seperti doa dimakbulkan. Bila kita lihat lagi kisah Ustadz yang hafaz Al-Quran, Ustadz Kazim, Ustadz yang saya minati, Ustadz Kazim pun terkena sihir. Sudah berapa lama dia tidak dapat tidur malam, dan kita tahu dia berdoa dan dia baca Quran setiap hari. Kenapa nampak seperti doa tidak dimakbulkan? Apa sebabnya? Ada masanya kita tertanya-tanya, terutama diri kita. Ada bukan sahaja doa untuk kesembuhan, tapi ada orang yang berniaga asyik rugi. Kenapa doanya? Untuk murah rezeki, untuk perniagaan berjaya? Tidak seperti nampak dimakbulkan. Sedangkan orang lain berjaya dalam perniagaan, berjaya dalam karier hidup, sembuh dari penyakit. Malah ada yang tidak pernah sakit. Paling-paling, kalau orang Sabah kata paling-paling sakit demam, sel-sumbat. Tidak pernah sakit teruk, tidak pernah kerasukan. Kenapa kita doa, hari ini berdoa, esok berdoa, minggu depan berdoa, bulan depan berdoa, tahun depan berdoa, nampak masih tidak dimakbulkan Allah. Jadi malam ini kita coba rungkaikan perkara ini, harap apabila mengikuti kuliah ini, kita dapatlah memahami berkenaan doa dan faham adakah sebenarnya doa tidak dimakbulkan atau sudah dimakbulkan, cuma kita tak memahami bahawa doa kita sudah dimakbulkan. Seterusnya, ruqyah itu adalah doa. Kalau kita buat satu kenyataan secara ringkas, ruqyah itu adalah doa. Doa adalah bahagian penting di dalam ruqyah. Apabila kita membaca ruqyah, kita sebenarnya berdoa kepada Allah agar menyembuhkan kita dan melindungi kita. Syekh Ahmad Al-Misri, seorang ulama dari Mesir dan juga seorang peruqyah yang kini tinggal di Indonesia, menyatakan di dalam bukunya, buku ruqyah beliau, dia mengatakan ruqyah syariah adalah ayat dan doa-doa untuk mencari kesembuhan dan pertolongan dengan berdoa kepada Allah.
Syekh Ahmad Al-Misri juga menyatakan ruqyah itu doa, berdoa kepada Allah. Kita lihat apa itu pengertian doa. Apakah maksudnya doa atau berdoa? Kata Ustadz Ismail Kamus, salah seorang tokoh pendakwa yang saya minati dan kagumi, dan beliau sudah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan juga, beliau juga seorang pengasas salah satu pertubuhan antara yang terbesar, pertubuhan pengobatan Islam di Malaysia, yaitu Darussalam. Dalam sebuah bukunya, Datuk Ismail Kamus menyatakan pengertian doa ialah permohonan seseorang hamba terhadap Allah secara terus bagi menyelesaikan segala masalah rohani dan jasmani, dunia dan akhirat, sama ada untuk dirinya sendiri atau untuk saudara mara, sahabat andai, dan seterusnya untuk kaum muslimin dan muslimat. Jelas di sini menunjukkan doa adalah permohonan terhadap atau kepada Allah secara terus, bukan melalui azimat, bukan melalui berhala, bukan melalui pertolongan jin, tapi kita berdoa kepada Allah secara terus. Dan doa ni ada berbagai tujuan, antaranya memohon kepada Allah menyelesaikan segala masalah kita, sama ada rohani, jasmani, material dan sebagainya. Berdoa ni boleh dengan menggunakan lafaz kita sendiri, kata-kata kita sendiri, atau menggunakan lafaz kata-kata yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lebih suka menggunakan perkataan lafaz sebab ini yang biasa digunakan oleh ulama kita dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab baru juga yang menceritakan sebagian doa. Saya elakkan menggunakan istilah skrip. Setelah moden ada menggunakan perkataan skrip doa. Sebab skrip ni ada masanya kalau di negara barat perkataan skrip ini dikaitkan dengan ilmu hipnotisme, ilmu hipnotis, ilmu pukau. Jadi saya elakkan menggunakan perkataan skrip, sedangkan kita sudah ada perkataan yang lebih diketahui umum, yaitu lafaz doa. Jadi lafaz doa ni, kata-kata doa ni boleh menggunakan bahasa kita sendiri. Boleh juga kita menggunakan lafaz yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang terbaik, lafaz yang terbaik adalah daripada Al-Quran. Dan selepas itu yang terbaik adalah doa daripada hadis Nabi. Yang terbaik pula selepas itu adalah doa yang kita guna bahasa kita sendiri dan kita faham. Kita tahu apa makna doa itu dan kita faham apa yang kita lafazkan. Itu yang terbaik. Jika kita berdoa menggunakan lafaz yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu melalui hadis, ada hadis-hadis berkenaan doa, maka kalau kita tidak tahu pun makna itu, kita hafal doa itu dalam bahasa Arab, kita masih lagi yakin bahawa kandungan isi doa itu tidaklah mengenai unsur-unsur yang jahat, unsur-unsur syirik. Tapi jika kita belajar doa, lafaz doa, diajar orang,
yang bukan menggunakan lafaz yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita perlu tahu makna lafaz doa itu. Kalau orang ajar kita berdoa, sebutlah doa ni, Ya Allah, ampunilah aku, dalam bahasa Malaysia. Atau ada Mat Saleh orang putih ajar kita doa, orang putih Mat Saleh Islam. Oh Allah, forgive me. Kita tahu makna aja, sama makna dengan Ya Allah, ampunilah aku, maka kita boleh ikut lafaz itu. Sebab kita tahu maknanya betul, bagus, tidak ada kesalahan. Tapi kalau kita buka satu buku klasik, ada diajar doa yang kita tidak tahu maknanya. Sebutan lagi ganjil. Maqala, ya karajin, maqala. Dia tidak tahu. Orang kata itu bahasa Suryani kah? Bahasa Latin ya. Kalau kita tidak tahu, ulama mengajar kita, jangan belajar dan amalkan doa tersebut. Kalau kita tidak tahu makna aja. Orang kata mungkin itu maknanya memohon pertolongan Allah. Tapi makna sebenar itu yang kita tidak tahu. Mungkin saja kita memanggil nama-nama jin untuk menolong kita. Jadi sebaiknya kalau doa bukan dari Al-Quran, bukan daripada hadis Nabi, orang ajar, kita baca di buku, sebaiknya doa itu kita tahu maknanya, kita pahami maknanya. Agar kita terhindar dari membaca suatu doa yang sebenarnya di dalamnya mempunyai unsur-unsur syirik atau unsur-unsur haram. Doa ini boleh dibahagikan kepada beberapa jenis, antaranya 2 jenis. Ada yang kita sebut doa mas'alah. Doa ini juga dinamakan doa permohonan. Jenis kedua pula dinamakan doa ibadah. Doa ini juga dinamakan doa penghambaan atau doa pengabdian. Saya berikan contoh lafaz doa mas'alah. Contohnya, Ya Allah, sembuhkanlah aku. Itu doa mas'alah. Iaitu kita memohon sesuatu kepada Allah. Allah dengan jelas. Kita memohon sesuatu kepada Allah dengan jelas. Sebagai contoh ayat tadi itu, Ya Allah, sembuhkanlah aku. Kita memohon kepada Allah untuk menyembuhkan kita. Jelas ada permintaan di situ. Contoh lafaz doa ibadah pula adalah seperti berikut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Makna doa ini, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku adalah orang yang menzalimi diriku. Bila kita lihat makna doa ini, tidak ada permohonan khusus. Hanya satu lafaz mengesahkan Allah, mensucikan Allah, dan mengakui kita menzalimi diri kita sendiri. Nah, inilah yang dikatakan doa ibadah. Antara contoh lain, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan Allah. Melainkan dengan bantuan Allah. Ini juga masuk dalam kategori doa ibadah. Dan ia juga boleh masuk dalam kategori zikir. Persoalan kepada kita selalunya, mengapa kelihatan seperti doa kita tidak dikabulkan?
Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah telah menyebut bahwa siapa yang berdoa kepadanya, pasti dia kabulkan. Boleh lihat ayat 186 surah Al-Baqarah. Itu adalah janji Allah. Allah dengan tegas mengatakan, siapa berdoa, ia kabulkan. Allah tidak bagi syarat dalam doa itu. Allah tidak bagi syarat orang yang berdoa itu mestilah orang yang wara', mestilah orang yang sembahyang tahajud setiap malam, baru dia kabulkan. Dalam ayat itu, siapa berdoa, Allah kabulkan. Jadi maknanya, ini Allah sendiri yang tegaskan. Maknanya, apabila kita berdoa, pasti Allah makbulkan. Ini adalah janji Allah. Dan Allah tidak pernah memungkiri janji. Jika demikian, mengapa kita rasa kita telah berdoa, tapi kita tidak nampak doa kita dimakbulkan? Mengapa? Antara sebabnya ialah kita kurang faham cara Allah mengabulkan doa. Dan malam ini kita akan terangkan bagaimana cara Allah mengabulkan doa. Allah mengajar kita bagaimana Dia mengabulkan doa melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada satu riwayat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, sesungguhnya Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan suatu doa yang tidak mengandung dosa atau keburukan, atau memutuskan silaturahim, yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan, melainkan Allah memberikan kepadanya dengan sebab itu salah satu di antara 3 perkara, yaitu disegerakan apa yang dia minta atau disimpan untuknya di akhirat, atau dipalingkan daripadanya keburukan yang setimpa. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Sahabat ini berkata kepada Nabi setelah Nabi bersabda tadi, mereka berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Baginda Rasulullah SAW pula bersabda, pemberian Allah di sisinya lebih banyak. Maksudnya lebih banyak kita berdoa, Allah berikan lebih banyak dari apa yang kita berdoa. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad ini adalah pengasas mazhab Hambali dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad dan juga oleh Imam Al-Hakim. Apa yang kita boleh pelajari daripada hadis demikian? Antara yang pelajaran dia daripada hadis itu amat jelas. Pengajarannya, apabila kita berdoa, Allah pasti akan perkenankan doa kita. Tetapi dalam 3 bentuk. Pertama ada Allah beri apa yang kita minta dengan cepat atau lambat. Kita berdoa hari ini, sama ada kita dapat esok, atau bulan depan, atau tahun depan, atau 5 tahun akan datang. Kita mau berdoa untuk jadi kaya, untuk bisnis kita maju,
Mungkin esok terus Allah makbulkan, bisnis kita di TikTok menjadi sangat maju, atau bulan depan baru maju, ataupun tahun depan, ataupun 5 tahun akan datang baru kita maju dalam bisnis. Allah tetap akan beri apa yang kita minta, sama ada dengan cepat atau lambat. Itu satu cara. Cara kedua, yaitu Allah simpan pemberian itu di akhir. Kita berdoa kepada Allah, sebagai contoh, kita berdoa kepada Allah, minta dapat rumah sehebat istana Sultan Brunei. Sampai 10 tahun, tidak juga kita punya rumah sebesar sehebat Sultan Brunei. Tetap juga rumah kampung. Sampai kita mati. Tapi kita tidak pernah putus berdoa minta rumah mewah sebesar istana, semewah istana Sultan Brunei. Tapi apabila kita sudah meninggal dunia, di surga nanti baru kita dapat istana yang lebih hebat, lebih besar daripada istana di dunia ni, istana Sultan Brunei di dunia. Allah makbulkan doa kita, tapi di akhir. Sebagai contoh. Dan cara ketiga, ini yang orang selalu terlepas pandang dan tidak paham. Allah makbulkan doa kita dengan ia hindarkan bala bencana daripada tertimpa orang yang berdoa itu. Saya beri contoh, orang berdoa, katakanlah seorang hari ini, malam ini dia berdoa minta jadi jutawan. Ya Allah, jadikanlah aku jutawan. Tapi esok, lusa, minggu depan, bulan depan, 10 tahun akan datang, tidak juga jadi jutawan. Tapi apa berlaku yang dia terlupa, dia terlepas pandang. Malam ini dia berdoa untuk menjadi jutawan. Esok sebenarnya Allah, takdir asalnya, dia esok akan jalan jauh, outstation, dia akan ke Malangan Jalan Raya. Dan sepatutnya takdir asalnya dia akan Kemalangan Jalan Raya yang teruk, istrinya akan meninggal dunia, anaknya satu akan meninggal dunia, dia akan cacat sebelah kaki, udung sebelah kaki, itu takdir dia esok. Tapi dengan dia berdoa malam ini, dia berdoa minta jadi jutawan, apa berlaku? Allah tidak kasih dia jadi jutawan, tapi Allah ganti dengan Allah hindarkan dia dari bala bencana. Esok Allah takdirkan dia terlewat keluar dari memandu rumah. Katakan esok adalah cuti, dia nak balik kampung. Sepatutnya dia jalan awal, Allah takdirkan sesuatu berlaku hingga dia terlewat setengah jam. Dengan dia terlewat setengah jam tu, Allah takdirkan dia tidak kena kemalangan jalan raya dengan lori besar, lori kayu balak. Dia selamat, isteri dia selamat, anak dia selamat, dia tidak kudung putus kaki. Kalaupun ada berlaku kemalangan, Allah gantikan kemalangan itu dengan yang kemalangan kecil. Cuma kereta terbabas, tapi isteri selamat, anak selamat, dia tidak mengalami apa-apa kecederaan yang teruk. Itu yang orang lupa. Sebenarnya itu pun adalah salah satu bentuk Allah telah makbulkan doanya. Itu yang selalu orang lupa. Orang berdoa minta sembuh. Dia rasa dia sakit disihir orang. Tapi orang dia lupa. Allah gantikan doanya itu, dia dipertemukan dengan guru ruqyah. Guru ruqyah bukan yang sahaja mengajarkan ilmu ruqyah, tapi mengajarkan dia ilmu tauhid. Baru dia tersedar ada pemahaman tauhidnya, akidahnya silap. Dia perbetulkan. Mana ada ahli keluarganya apabila dia diruqyah oleh peruqyah itu, ahli keluarganya ada yang mengamalkan ilmu-ilmu salah, meninggalkan ilmu itu sebab dapat belajar ilmu ruqyah yang sebenar. Itu pun satu pemakbulan doa.
Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi ada orang merungut sebab tak faham. Dia rasa doa dia belum dimakbulkan, sedangkan Allah telah pun makbulkan. Dan Allah telah berjanji di dalam ayat Al-Quran bahawa Allah tetap pasti mengabulkan doa. Jadi janganlah kita salahkan Allah, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Namun kita kena ingat pengajaran hadis tadi yang dibaca, bahawa hadis itu juga memberikan dua syarat untuk doa dimakbulkan. Iaitu, pertama, mestilah jangan berdoa yang mengandungi dosa. Kita berdoa kepada Allah untuk sembuh, tapi kita termakan fitnah perawat-perawat yang diragukan mengatakan kita disihir oleh rakan sekerja. Kita berdoa minta Allah jatuhkan bala kepada rakan sekerja kita itu. Sedangkan rakan sekerja itu difitnah. Dia tidak ada pun buat sihir kepada kita. Kita telah berdoa sesuatu yang mengandungi dosa. Mungkin itulah sebabnya doa kita tidak dimakbulkan. Sebab kita tidak ikut syarat untuk berdoa dimakbulkan. Iaitu kita berbuat sesuatu yang ada mengandungi dosa. Kita terlupa. Dan bila Allah takdirkan kita jumpa peruqyah yang boleh membimbing kita bagi tazkirah, kita tidak dengar pula nasihat peruqyah itu. Kita tidak datang kelas. Kelas dibuat secara percuma online. Nak berjumpa peruqyah, nak belajar berdepan tak boleh. Allah takdirkan sekarang kemewahan kita sekarang boleh secara online, tidak pula dipergunakan. Lepas tu mengeluh kepada Allah, kenapa diriku ni sakit tak sembuh-sembuh? Apa salah saya? Sedangkan Allah dah bagi banyak kelebihan. Allah dah makbulkan doa kita. Cuma kita tak faham dan tak menghargai, tak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya doa kita telah dimakbulkan. Kita saja yang tak sedar diri. Dan ada lagi syarat kedua untuk doa dimakbulkan, iaitu kita mestilah jangan memutuskan hubungan silaturahim. Itu kita perlu jaga hubungan kekeluargaan. Dan apa berlaku yang kita nampak? Ada orang sakit bertahun-tahun. Dia kata ada 100 perawat dia jumpa, tak sembuh. Dan banyak perawat itu mengatakan saudaranya yang memberikan dia, yang menyihir dia. Sepupunya lah, adiknya lah, abangnya lah, kakaknya lah. Dan dia terus berdendam. Kalau boleh dicari perawat lain untuk kenakan sihir balik kepadanya. Kalau tidak juga kenakan sihir, tapi hati dia memang rasa marah dengan abang, kakak atau adik yang dikatakan oleh perawat-perawat yang dahulu, mengatakan itulah penyihir dia. Mungkin saja itu hanya fitnah. Tapi dia telah ada rasa marah. Secara tidak langsung dia memutuskan silaturahim. Dia tidak ingin bercakap, berbual dengan kakaknya, abangnya, sepupunya yang dia sangka mengenakan sihir kepadanya. Itulah sebab mungkin dia berdoa dan terus berdoa tak pernah nampak makbul. Sebab dia tidak memenuhi syarat kedua, iaitu jangan memutuskan hubungan silaturahim. Jadi pelajarilah hadis ini, pahami hadis ini, amalkanlah hadis ini.
Kalau nak doa kita makbul, kita kena tahu bagaimana Allah memakbulkan doa kita, dan kita kena ikuti syarat untuk doa dimakbulkan yang dinyatakan dalam hadis dan juga syarat-syarat lain. Nah, sekarang kita lihat ayat 186 surah Al-Baqarah yang menunjukkan Allah dengan tegas mengatakan apabila kita berdoa, Allah akan makbulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah 186 Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka beritahulah mereka, sesungguhnya aku, yaitu Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku, yaitu Allah, perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyaut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ada yang kita boleh tadabbur dalam ayat ini. Yaitu ayat itu, di penghujung ayat itu, ayat Allah memberikan syarat yang untuk kita nampak kemakbulan doa, yaitu kita perlulah ikuti perintah Allah dan beriman kepada Allah. Jangan beriman kepada azimat, jangan beriman kepada tauhid, tapi beriman kepada Allah. Jadi ada satu persoalan akan timbul. Kalau kita beriman kepada Allah, doa akan makbul. Kalau tidak beriman, Allah tidak akan makbulkan doa. Tapi bagaimana orang seperti Bill Gates, makbul juga doa dia, jadi jutawan, bilioner, multimilioner, orang antara orang terkaya di dunia. Mengapa orang-orang non-muslim tu makbul juga doa mereka? Sehat juga mereka, tidak sakit. Kalau sakit, sembuh juga. Kalau yang berniaga, berdoa, mereka berdoa, jadi kaya, jadi jutawan. Jadi, macam mana dengan ayat tadi? Kenapa orang yang tidak beriman, tapi nampak doa mereka dimakbulkan? Ada penjelasannya. Penjelasannya seperti ini. Yaitu dalam ajaran Islam, pengabulan doa orang yang tidak beriman, ia dinamakan istidraj. Bagaimana istidraj ini? Yaitu orang itu berdoa. Allah tak suka orang ini tak beriman, berdoa. Allah, kalau kita gunakan bahasa manusia lah, malas nak dengar lah. Asyik minta, malas nak. Jadi bagi sajalah. Nah, kalau guna bahasa manusia lah. Maksudnya Allah tak suka orang yang tidak beriman. Allah sayang orang yang beriman. Jadi apabila orang yang tidak beriman ni berdoa, Allah benci orang tu dan tidak suka mendengar dia berdoa. Jadi untuk orang tu tidak berdoa terlalu berulang kali, terlalu banyak. Jadi Allah bagi apa yang dia minta. Supaya dia berhenti berdoa. Dia minta kekayaan, Allah bagi dia kekayaan. Maka Allah segera berikan apa orang itu minta. Cuma kena ingat, pemberian Allah itu kepada orang yang tidak beriman, yang meminta, yang berdoa itu, Allah berikan tanpa keredaan. Allah berikan tanpa beri rahmat.
Dia minta kekayaan, dia ingin jadi jutawan, Allah bagi dia jutawan, tapi tanpa keridhaan Allah, tanpa rahmat Allah. Dan apa berlaku, orang itu mungkin jadi kaya, tapi dia makin tersesat. Dia tidak akan dapat hidayah. Dia mungkin tersesat, dia menjadi suka enjoy sana, joli sini, dengan kekayaannya. Dia lagi tersesat, Allah tidak bagi dia hidayah. Dan ada panduan ini, kita boleh lihat dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran, ayat 196, Allah mengingatkan kita, yang bermaksud, jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Allah dah bagi kita nasihat dan peringatan bahwa jangan kita terpedaya bila nampak orang kafir kaya, bebas, boleh naik kereta Ferrari, Lamborghini, rumah mewah, dan bebas bergerak ke sana kemari, boleh ke Dubai, malam ini ke Dubai, esok balik ke Malaysia, lusa pergi London, minggu depan pergi Amerika, bebas bergerak ke sana kemari, ada jet peribadi sendiri. Allah dah ingatkan kita, jangan terpedaya, jangan terpesona dengan mereka. Sebab orang yang tidak beriman ini di akhirat kelak adalah orang yang sangat rugi. Kalau kita tahu di akhirat nanti penghujungnya, ganjarannya, balasannya hanya dua saja, sama ada surga atau neraka. Kalau masuk neraka sementara sahaja, kena penjara 50.000 tahun, lepas itu masuk surga juga, masih syukur. Kalau yang di penjara di neraka selama-lamanya, kalau diumpamakan badan tu disetrika dengan setrika panas tiap-tiap hari, lidah tu digunting tiap-tiap hari, dan tidak ada harapan untuk masuk surga, itu paling malang lah. Sebab kita tidak boleh lagi reverse that time. Balik ke dunia nyata, beriman kepada Allah, dan minta masuk ke surga. Jadi Allah dah ingatkan kita. Antaranya dalam ayat 196 surah Ali Imran. Allah bagi permintaan orang-orang yang tidak beriman. Allah bagi di dunia ini. Tapi itu namanya istidraj. Bukan dibagi dengan keredaan. Di akhirat kelak, orang itu amat rugi. Jadi yang kita mau adalah kemakbulan doa dengan keredaan dan juga dengan rahmat Allah. Seterusnya kita lihat lagi syarat-syarat lain doa dikabulkan oleh Allah. Antaranya lagi ialah mestilah kita berdoa dengan rasa yakin, khusyuk dan bersungguh-sungguh. Sebab Nabi sendiri menasihati kita dalam hadisnya yang bermaksud, mintalah kepada Allah dengan kamu sangat yakin akan dikabulkan. Ketahuilah, sungguh Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan bermain-main. Antara lagi syarat untuk doa kita makbul, mesti kita yakin. Sudah 100 kali kita berdoa, 100 perawat kita jumpa, belum juga sembuh, berdoa lagi ke 101 kali. Berdoa lagi dengan ke 102 kali, berdoa lagi ke 103 kali, berdoa dengan yakin dan bersungguh-sungguh. Jangan lalai, jangan bermain-main, jangan fokus dalam doa, dan jangan berputus asa. Suatu masa Allah akan makbulkan doa kita, sama ada cepat atau lambat,
atau dia ganti di akhirat baru dia kabulkan, atau sebenarnya Allah telah makbulkan dengan dia ganti permintaan kita itu dengan dia hindarkan kita daripada bala bencana yang lebih besar. Seterusnya, antara syarat lain untuk doa dikabulkan ialah kita perlu berdoa berkali-kali, berulang kali, dan bukan hanya sekali. Mestilah kalau 100 kali berdoa belum makbul, berdoa lagi ke 101 kali. Tidak makbul lagi, berdoa lagi ke 102 kali. Tidak makbul lagi, berdoa lagi 103 kali. Sebab ada masanya kita nampak tidak makbul, sebenarnya sudah makbul, tapi dalam bentuk pemberian yang lain, yang lebih baik daripada apa yang kita berdoa. Dan ada hadis Nabi yang mengajar untuk kita berdoa berkali-kali dengan yakin dan jangan putus asa berdoa. Hadis tersebut berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, doa seorang hamba sentiasa akan diterima Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak melakukan dosa atau memutuskan silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Maka sahabat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa maksudnya tidak tergesa-gesa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang itu yang berdoa itu mengatakan, "Aku telah berdoa tetapi tidak dikabulkan." Kemudian dia merasa rugi dan meninggalkan berdoa. Hadis riwayat Muslim. Dan daripada pengalaman kita lihat ada ramai pesakit berdoa, berdoa, jumpa perawat 99 kali, 100 kali, 100 perawat, tapi tidak juga sembuh. Lepas itu dia berhenti berdoa, berhenti berusaha untuk berawat. Sedangkan hadis mengatakan jangan berhenti. Kalau berhenti itu bermakna kita tergesa-gesa dalam berdoa. Terus berdoa, terus merawat diri kita. Cari perawat yang betul. Itu yang Nabi hajar. Jadi ingatlah pesanan Nabi ini. Ulama juga mengatakan ada keadaan tertentu Allah tidak akan kabulkan doa seseorang. Sebagai satu contoh dalam hadis Nabi, Abu Hurairah menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah menjelaskan sesungguhnya Allah itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan kata yang katanya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan berbuat amal soleh. Allah menyatakan lagi, wahai orang beriman, makanlah makanan yang baik-baik daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut perihal orang yang merantau jauh dalam keadaan kusut masai dan berdebu. Orang itu menada kedua-dua tangannya ke langit sambil berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Tetapi makanannya, minumannya, dan pakaiannya haram. Dan keperluannya dipenuhi dengan benda yang haram. Sekiranya begitu keadaannya,
bagaimana mungkin doanya dimakbulkan? Hadis riwayat Muslim. Itu tadi menunjukkan kita perlu jaga pemakanan kita sekiranya kita ingin doa kita diterima. Tanpa banyak benda haram kita makan, doa kita akan lambat dimakbulkan. Sekarang kita pergi ke tajuk kaitan doa dan takdir. Allah telah jadikan doa boleh menolak takdir. Doa boleh menolak takdir buruk. Allah telah jadikan doa itu sebagai sebahagian daripada usaha yang juga termasuk sebahagian daripada takdir. Artinya Allah boleh takdirkan suatu keburukan boleh berlaku. Tapi Allah takdirkan doa itu boleh merubah takdir itu. Seorang boleh takdir esok dia akan kemalangan jalan raya yang teruk. Boleh putus kaki. Tapi malam ini dia berdoa, dengan berdoa itu adalah satu usaha. Apabila dia berdoa, Allah terima doa dia, minta perlindungan. Contohnya dia minta perlindungan agar perjalanan dia esok, perjalanan jauh dia esok itu selamat. Allah takdirkan dia selamat perjalanan. Kalaupun dia mengalami kemalangan dia tidak teruk. Jadi Allah ubah takdir itu dengan doa. Ya. Itu kaitannya doa dan takdir. Doa, Allah sudah jadikan doa itu boleh mengubah takdir. Yaitu kita berdoa kepada Allah, Allah ubah takdir kita daripada takdir buruk kepada takdir yang baik. Jadi doa itu merupakan asbab paling kuat untuk menolak perkara yang tidak diingini dan memperolehi perkara yang dicari. Akan tetapi, kadangkala doa tersebut tidak nampak kesannya kerana kelemahan diri orang yang berdoa. Mungkin saja doa tersebut tidak disukai oleh Allah kerana mengandungi unsur permusuhan. Boleh juga jadi kerana hati si pendoa itu lemah. Dia tidak sepenuhnya khusyuk menunjukkan doanya kepada Allah ketika berdoa. Sehingga seumpama busur panah yang lemah, maka anak panah yang dilepaskan juga lemah, tidak sampai kepada sasaran. Hati tidak khusyuk, jadi doa itu pun tidak sampai kepada sasaran. Mungkin juga kerana ada sesuatu yang boleh menghalang doanya dikabulkan, seperti si pendoa itu selalu makanan yang haram. Makanan haram ni ada banyak jenis. Minum arak pun haram, makan rasuah pun haram. Jadi menjadi noda hitam di dalam hatinya dan menjadi dia lalai, menjadikan doanya tidak dimakbulkan atau lambat dimakbulkan. Dan kita sampai ke penghujung kuliah kita. Kesimpulan yang kita boleh buat pada kuliah berkenaan doa ni ialah jika kita berdoa, maka berdoalah dan mohonlah kepada Allah. Jangan berdoa kepada taghut. Jangan berdoa kepada azimat. Jangan pergi ke kuburan, berdoa kepada kuburan. Tapi berdoalah kepada Allah. Dan apabila kita berdoa, jangan berputus asa daripada berdoa dan terus berdoa. Selagi belum nampak kemakbulan, berdoa. Sebab kita tidak rugi berdoa. Kita berdoa dapat pahala. Paling kurang kita dapat pahala. Dan kita kena ingat hadis Nabi
yang Nabi sakit kena sihir. Ada riwayat mengatakan ia sakit selama 40 hari. Dalam 40 hari itu ia berdoa dan terus berdoa sehinggalah doanya dimakbulkan Allah. Bukan hari ini berdoa terus berdiam diri, tidak lagi berdoa. Hari ini berdoa terus sembuh besoknya. Tidak. Selagi belum sembuh, berdoa, terus berdoa. Sekurang-kurangnya kita dapat pahala. Lagi bagus kita berdoa untuk orang lain. Kita sakit, kita juga berdoakan. Ya Allah, sembuhkanlah orang yang saya kenal ni, orang yang ada saya baca di Facebook mengalami masalah sihir, kena ganggu jin. Sembuhkanlah ya juga dia. Sebab ada hadis Nabi mengatakan kalau kita berdoa kepada orang dari kejauhan tanpa orang itu ketahui, malaikat juga akan mendoakan kita perkara yang sama. Seterusnya pengajaran kita boleh dapat, jangan mengharap pertolongan kepada dukun, ahli sihir, jin dan azimat. Sebab ia hanya mendatangkan keburukan pada jangka masa panjang. Kesimpulannya, amalan meruqyah itu adalah sebahagian usaha kita berdoa kepada Allah. Maka adab atau syarat berdoa perlulah diperhatikan apabila meruqyah diri sendiri atau orang lain. Dengan itu, tamatlah kuliah kita berkenaan memahami doa. Saya akan tutup slide ini sebelum saya serahkan majlis seterusnya kepada Coach Kamarul. Maka dengan itu selesai kuliah berkenaan memahami doa, dan dengan ini saya serahkan majlis ilmu kita ini semula kepada moderator kita, Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar untuk slot dan sesi pada malam ni. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan dan dibincangkan tu bermanfaat kepada semua. Okay, dapat kita memperbaiki amalan kita, dapat kita memperbaiki cara kita berdoa. Okay, insyaAllah. So pada hari ini saya pula akan membincangkan tentang tanda-tanda gangguan jin. Okay. Ini juga merupakan siri ulangan. Ya. Okay, pada malam ni saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri gangguan jin. Okay, so bila kita sebut diri kita tu, kalau kita nak cek diri kita tu ada gangguan jin ataupun tidak, kita sebagai perawat ruqyah syariah, kita akan cek melalui simptom-simptom. Apa yang dialami pesakit tu, apa yang dilalui oleh pesakit tu. So antara yang menjadi perkara untuk perawat untuk mendiagnose penyakit dan pesakit daripada pesakit, salah satunya gangguan tu pesakit akan alami gangguan dari segi emosi. Emosi tidak stabil, dia cepat marah, dia selalu rasa was-was dan ragu-ragu yang melampau, cemas, ketakutan yang melampau. So masalah sekarang ni juga dia ada percaya kepada anxiety yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, kerisauan yang berlebihan,
Ini antara gangguan-gangguan jin yang melibatkan emosi-emosi. Okay. Gangguan jin juga akan boleh berlaku kepada ibadat kita. Jika kita pesakit tu terlalu kerap sangat, terlupa rakaat, tidak khusyuk dalam solat, okay, malas nak buat solat, okay, bila time nak baca Al-Quran jadi terganggu, mengantuk sangat-sangat. Okay. Selain daripada tu, gangguan jin juga kita akan melihat kepada simptom-simptom gangguan pada rumah tangga. Gangguan rumah tangga tidak harmoni, hubungan suami isteri sering bergaduh, bergaduh pula perkara-perkara atau hal-hal yang kecil, hubungan bersama antara suami isteri tak boleh nak dibuat, ataupun gangguan rumah tangga dari segi lambat kahwin, susah nak kahwin, okay. Tidak boleh melakukan hubungan intim, dari perasaan, bertukar perasaan daripada asalnya yang sayang, tiba-tiba menjadi benci. Ini antara gangguan-gangguan yang berlaku pada rumah tangga. Selain daripada itu juga gangguan yang berlaku pada panca indera pesakit. Biasanya panca indera pesakit ni, pesakit tu dia mudah nampak kelibat, kerap nampak kelibat, okay, nampak jin, terlalu kerap merasa keberadaan jin, mendengar bisikan-bisikan di telinga, bisikan untuk buat maksiat, bisikan untuk pukul orang, untuk bunuh orang. Pernah ada pesakit tu, dia punya bisikan itu nak tikam ahli keluarga, okay, mampu meramal, membaca fikiran orang, ataupun dia merasakan ataupun mencium bau-bau yang secara tiba-tiba muncul wangi dan sebagainya. Okay. Selain daripada itu, gangguan pada fizikal pula, gangguan yang pada fizikal, jantung dia sering berdebar-debar, rasa sakit dan sesak di menjelang malam, okay, berat di bahagian pundak belakang, di bahagian bahagian bahu ni rasa berat je. Ini yang selalu orang dok kata macam jin tu bertenggek di atas bahu. Okay, sakit perut yang pelik-pelik, okay, perut jadi kembung ataupun kita kata busung, sakit-sakit yang mana hospital tak boleh nak detect, okay, stroke, masalah jantung tersumbat. Okay, ini antara sering keguguran kalau perempuan, gangguan pada fizikal ni lebih mudah, sering keguguran, okay, period tidak teratur. Selain daripada itu juga, gangguan ini juga berlaku pada saat tidur. Gangguan jin lebih jelas, lebih utama pada saat tidur. Antaranya sering mimpi ular, mimpi ular, mimpi benda-benda tajam, mimpi ular patuk, ular kejar, ular belik, mimpi baby, pegang baby, peluk baby, menyusukan baby, kena tindih selalu, okay. Mimpi menyeramkan, mimpi hantu kejar dan sebagainya, mimpi berada di kawasan kuburan, okay. Sering dikejar jin, dikejar oleh binatang-binatang buas, mimpi bersetubuh. Ini antara simptom-simptom yang pesakit alami. So sebagai perawat, kita akan mengenal pasti penyakit melalui simptom-simptom. So secara umumnya perawat kena familiar dengan simptom-simptom yang saya sebutkan tadi untuk kita mendiagnose penyakit dan pesakit. Okay. Itu antara yang kita yang kena faham lah. So daripada simptom-simptom gangguan ni lah, para perawat akan mendiagnose, tengok dia ada masalah yang macam mana. Dia masalah terkait dengan sihir, dia masalah terkait dengan saka, dia masalah terkait dengan jin asyik. Okay. So setakat ni juga pengalaman saya, belum ada pesakit yang ada gangguan jin tapi tak ada simptom. Mesti ada simptom. Cuma kita kena check dan perhalusi simptom-simptom tu. Sebab tu saya kalau pesakit yang datang buat rawatan dengan saya sangat keras dan particular dengan borang maklumat yang pesakit isi. So si pesakit dia perlu isi borang bila nak ubat dengan saya dan tandakan apa yang dia pernah alami. Tak kira lah hal-hal yang dia alami tu baru sekarang ataupun dah lama dulu. Kebanyakan daripada pesakit ni dia alami gangguan-gangguan ni dah lama. Daripada zaman kecil lagi, daripada zaman remaja lagi. So itulah yang saya nak kena tahu dulu. Okay. So tak kira lah apa yang dia alami mimpi ular ni baru ke, sekarang ke, dulu-dulu ke. So bila dalam borang saya itu isi dan tandakan saja. InsyaAllah daripada itulah barulah
saya sebagai perawat akan mengenal pasti gangguan ni teruk ke dan macam mana. Okay, so ini yang antara pesakit-pesakit kena alert. Cuma bila pesakit ni dia tak alert, dia hanya menganggap mimpi-mimpi ni sebagai gangguan tidur biasa saja. Gangguan tidur biasa saja. Yang lebih yang kadang saya rasa agak meresahkan, dia dah tanya dah perawat, dia dah minta nasihat daripada saya. Dia mimpi ular. Apa tandanya Ustaz mimpi ular ni? So saya dah jawab, mimpi ular ni adalah tanda-tanda gangguan jin. So bila dah ada tanda-tanda gangguan jin, kena berubat lah. Kena berubat lah. So dia pula rasa macam tak percaya. Ada gangguan jin ke? Tapi saya boleh solat je. Saya boleh mengaji. So gangguan jin ni dia bukan soal boleh solat ataupun boleh mengaji. Dia boleh terkena kepada sesiapa sahaja. Okay, so itu antara apa yang saya nak sampaikan pada kuliah pada malam ni. So slide ni juga sebenarnya adalah sebahagian daripada pengisian daripada kursus saya. So yang mana yang berhajat untuk ikut kursus saya, boleh ikutlah lagi, boleh PM saya untuk sertai kursus. InsyaAllah pada Ahad ni saya ada masuk kursus yang modul kedua untuk belajar lagi secara mendalam tentang rawatan Islam. Okay, so saya juga mengucapkan tahniah kepada semua peserta-peserta yang mana yang masih lagi istiqamah dan konsisten belajar ambil kuliah ni secara online. Alhamdulillah, sikit demi sikit kita top up ilmu kita, sikit demi sikit kita tambahkan pengetahuan kita dan kemahiran kita. Okay, slot saya seperti biasa pendek je. Kita buka kepada sesi soal jawab, sesi soalan. Jika ada soalan boleh terus type soalan. Nak type soalan juga boleh, ataupun nak bertanyakan secara direct juga boleh, insyaAllah. Jika ada soalan boleh terus type. Jika nak tanya pun boleh. Coach, sementara menunggu soalan lain, mungkin boleh saya sambung bagi penjelasan yang berkenaan soalan Saudara Yusuf minggu Boleh lalu. diteruskan, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu, Saudara Yusuf ada bertanya tentang bangsa jin jenis haiwan adakah turut terlibat dalam kerja sihir. Jadi begini penjelasan dia. Bukan semata-mata sihir, kita cerita dulu tentang gangguan jin. Umum dulu, gangguan jin. Tentang jin ini dan gangguan, ada hadis-hadis tertentu tetapi tidak terlalu banyak tentang yang menceritakan jin secara khusus yang lebih spesifik. Antara dia ada hadis yang mengatakan jin ni ada yang boleh terbang, ada jin yang berpindah randah atau menetap di satu tempat. Ada jin pula yang berbentuk haiwan. Hakikatnya ulama kita mengatakan bentuk sebenar jin ini kita tidak ketahui. Yang kita tahu jin ini asalnya dijadikan daripada api. Ada yang ulama mengatakan tidak api, iaitu daripada gas. Bentuk sebenarnya tidak diketahui. Yang diketahui dia berada di alam ghaib dan diri dia ghaib daripada mata kita. Cuma yang diterangkan ulama, jin ini boleh menjelma. Ada dalam bentuk tasyakul, ada dalam bentuk tamasul. Dan dia menjelma berbagai bentuk. Kalau menurut hadis, ada yang dia boleh menjelma sebagai anjing hitam, ular, dan sebagainya. Kalau di Nusantara ni, jin menjelma dalam bentuk hantu, dalam bentuk pontianak, dalam bentuk pocong, dan berbagai lagi. Bentuk King Kong. Jin ini yang nampak sama ada dia menjelma dalam bentuk tasyakul, tamasul,
dia dalam bentuk jelmaan. Dan sebahagian jelmaan jin ini yang ada tuh kita tidak nampak, tapi kita nampak reaksi dia waktu dia merasuk pesakit dalam bentuk dia ada tuh dalam bentuk seolah-olah dia macam harimau. Seolah-olah dia merangkak 4 kaki, seolah-olah dia buat begini macam nak mencakar. Ada tuh bertiarap seolah-olah bentuk macam ular. Dia gini bertiarap. Ada tuh dia bertiarap dengan gaya bergerak macam 4 kaki seolah-olah macam buaya. Dan ada pesakit yang kadang-kala kalau saya merawatkan ada beberapa pesakit, ada pesakit lain yang ada pesakit kerasukan, ada pesakit lain pula yang tidak kerasukan, dia kata dia boleh nampak jin itu berbentuk buaya, berbentuk ular dan sebagainya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan, yang kita belajar, yang kita diajar di agama, jin ini adalah mukallaf. Mukallaf bermaknanya jin ini dia seumpama manusia dari sudut dia jatuh hukum kepada dia. Jin disuruh beragama Islam, diperintahkan beragama Islam. Tapi ada jin tetap ingkar, tidak ingin beragama Islam. Ada jin yang atheist, ada jin yang ikut agama Nasrani, ada jin ikut agama Yahudi, ada jin yang tidak beragama. Dan mereka akan sama ada boleh masuk surga atau masuk neraka. Itu jelas. Dan jin yang inilah yang mengganggu manusia. Yang jin jahat, yang Islam tapi samsing, fasik, ataupun jin itu memang bukan Islam tapi menyamar sebagai Islam. Dia mengganggu. Dan mereka, rupa mereka ada, kalau dalam bentuk jelmaan ada dalam bentuk harimau dan sebagainya. Ini satu perkara. Tapi mungkin yang ada kaitan dengan soalan saudara Yusuf ni, binatang di alam gaib, yang memang binatang di alam gaib, adakah tidak ada? Sebab ada dikatakan jin ini ada tamadun dia, ada perkampungan dia, ada bandar dia, ada jin yang bertaraf raja, ada istana dia. Mereka hidup. Ada jin yang muslim yang mengajar di masjid di alam jin yang kita tidak nampak. Dan ada jin ini bekerja, ada bercocok tanam. Dan ada mungkin jin ini berladang, memelihara binatang. Dan ada, tapi kalau saya tidak silap bukan hadis, tapi dari buku-buku ulama-ulama ada tulis yang jin ini pun beternak. Ada binatang di alam gaib. Binatang di alam gaib, peliharaan jin lah. Sama ada rupanya sama seperti binatang di alam kita, sama seperti muka lembu, kambing, ataupun dia berbentuk naga kah, apakah ular kah, kita tidak tahu bentuk dia, tapi dia adalah binatang peliharaan jin di alam jin. Yang jenis binatang itu dia memang tidak ada akal, seperti juga binatang ternak kita, tidak, lembu, kerbau, kambing, tidak ada akal fikiran. Dia hidup berdasarkan insting, naluri, dia tidak ada akal. Jadi di alam jin ada kemungkinan, kalau berdasarkan tulisan-tulisan hadis sahih saya tidak pernah jumpa, tapi berdasarkan tulisan ada binatang ternak. Tapi yang ini tidak akan terlibat dalam mengganggu manusia, sebab dia binatang, dia tidak ada akal fikiran. Yang mengganggu manusia bergaya harimau, bergaya ular adalah jin mukallaf, jin yang ada akal fikiran, yang jatuh hukum kepada dia. Dosa pahala jatuh hukum kepada dia. Dia Islam, dia beriman, dia dapat pahala. Dia kafir atau dia jin Islam tapi dia melakukan kejahatan, fasik, dia dapat dosa. Jin ini kalau dia menjelma, dia boleh menjelma dalam bentuk anjing hitam. Dia boleh merasuk orang dalam bentuk harimau. Dan saya ada pengalaman. Saya ambil satu contoh lah pengalaman saya. Apabila saya meruqyah, pesakit kerasukan gaya harimau. Oh, begitu kan. Tapi kerana dah berpengalaman kan, daripada banyak sudut saya lihat, banyak faktor, dan daripada dialog,
Saya mengagak jin itu bukan jin yang mengganggu pesakit ini ada banyak. Dan jin yang muncul itu, yang bergaya lebih-lebih itu, bersilat, bawa mencabar, bukanlah ketua jin. Bukanlah ketua kepada jin yang begitu banyak mengganggu. Jadi saya kata, saya tak nak layan ni jin yang harimau-harimau ni, buang masa saya nak berkata dengan ketua jin. Sama ada dia taraf ketua kampung atau raja, saya ingin bercakap dengan. Jadi saya tidak layan. Lepas tu baru muncul yang pesakit tu bertukar watak, muncul watak yang duduk bersila, steady, seolah-olah gaya ketua. Waktu saya bercakap dengan dia, baru berdialog dengan jin tu bagi tahu yang gaya harimau tu adalah pengikut dia. Dia punya panglima-panglima, pendekar-pendekar dia. Jadi saya kata saya memang tidak akan layan sebab saya tahu kalau saya layan pun saya bercakap apa yang mereka boleh buat. Jadi saya berdialog dengan ketua jin ni, entah raja, entah ketua kampung, dan setelah berbincang, dan ada sekali-sekala pandai ketua jin yang orang kerasukan tu, itu yang kononnya ketua jin tu dia toleh ke tepi dah. Diam kamu sana. Jangan ni. Macam seolah-olah dia memerintahkan pengikut-pengikut dia untuk berdiam diri, jangan ganas. Sebab dia sedang berdialog dengan saya dan dia beritahulah betulkah tidak, walau alam, dia kata yang panglima-panglima dia yang harimau tu apa, tahulah jenis kaki pukul kan. Dia suruh diam sebab dia sedang bercakap dengan saya. Lepas tu daripada dialog, daripada berhujah, berdakwah, ketua jin itu setuju untuk meninggalkan badan pesakit dan pengikut dia, kerana dia ketua, pengikut dia lain pun semua setuju keluar. Dan alhamdulillah pesakit pun sedar dan sembuh. Cuma dia ada lagi sakit-sakit lain sebab dia punya sakit bukan satu jenis saja, ada beberapa penyakit. Jadi itu pengalaman saya. Kalau ada jin bergaya harimau, bergaya buaya, itu yang jin yang mengganggu itu jin mukalah, bukan jin yang bentuk binatang ternakan. Kalaulah ada binatang ternakan di alam jin. Jadi itu tambahan penjelasan daripada saya. Saya harap penjelasan saya inilah yang dikehendaki oleh Saudara Yusuf. Kalau ada lagi maksud lain, Saudara Yusuf nanti boleh type, tanya balik soalan lebih lanjut. Jadi setakat itu saya penjelasan saya sebab mungkin ada sudah soalan lain. Jadi saya serahkan sesi soal jawab kita ini semula kepada moderator kita, Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah. Soalan berkenaan bangsa jin haiwan terlibat ni saya tak tambah lagi. Alhamdulillah penjelasan daripada Ustaz Sinar sudah panjang lebar. Okey, untuk soalan seterusnya, salam Ustaz dan Coach. Apabila mandi air yang telah diruqyah, yang mana dahulu? Adakah siram pada kaki dahulu atau terus siram di kepala? Ini sebenarnya bergantung juga kepada perawat-perawat masing-masing. Kalau dengan saya, untuk mandi air ruqyah plus limau nipis, biasanya saya akan mulakan dengan mandi air biasa dahulu. Okay, mandi air biasa dahulu, bagi basah dahulu badan, kemudian barulah kita mandi campuran air ruqyah dan limau. Untuk mandi air ruqyah, campuran air ruqyah dan limau dan juga garam, tak ada masalah. Boleh terus saja nak disiram di kaki dahulu atau di kepala dahulu pun tak menjadi masalah. Okey, mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau untuk mandi air ruqyah plus limau plus garam, okey, itu biasa saja. Yang penting kita dah mandi biasa dulu bagi basah dahulu. Tapi jika rawatan yang menggunakan mandi ais batu, yang melibatkan mandi ais batu sebab kita nak buang haba, ini kena mula daripada bawah, daripada kaki. Mandi ais batu disiram di bahagian kaki dahulu, naik ke lutut, naik ke perut, naik ke dada, naik ke bahu, dan last sekali baru jurusan kepada kepala. Okey, itu kalau mandi ais batu lah. So kita kena tengok mandi yang macam mana. So biasanya secara fitrahnya kita akan mandi daripada bawah dahulu sebab haba daripada kaki dia akan naik sampai ke atas.
untuk haba keluar daripada di kepala. Kalau mandi ais batu, jangan sesekali terus siram di kepala, sebab nanti kalau haba panas tu dia boleh terperangkap dalam badan kita. So ini bergantung mandi apa. So kalau setakat mandi limau plus garam plus limau dan plus air ruqyah, tak ada masalah. Nak jirus mandi dahulu pun boleh. Okey, ada tambahan daripada Ustaz Sinar? Terima kasih Coach. Tambahan saya sedikit sahaja. Okey, saya tidak mengamalkan mandi ais, jadi saya tidak akan ulas tentang mandi ais. Dan ada saya dengar memang ada perguruan atau kumpulan-kumpulan tertentu yang memang jadi petua dia, peraturannya kalau mandi siram kaki dahulu. Jadi saya tidak akan komen sebab saya bukan dari perguruan persatuan itu. Saya akan cuma beritahu cara saya. Kalau cara saya selalunya mandi air ruqyah ataupun campur dengan air limau kah atau sedikit garam kah. Jadi biasanya mandi dari kepala ke kaki lah. Kalau nak jirus kaki dahulu tidak ada juga masalah. Yang saya cuma selalu jelaskan, sebab selalu orang yang saya sangka benda ni basic senang faham, tapi ada yang tak faham, iaitu mandi dulu biasalah. Mandi air ruqyah ni bukan kita mandi yang macam kita mandi air biasa bersabun dengan semua. Kita mandi air biasa dulu, air biasa, air paip dengan mandi bersabun, sudah bersih, barulah kita mandi air ruqyah. Air ruqyah ini kita mandi untuk tujuan perubatan. Jadi saya biasanya mandi, kalau mandi dari kepala dulu, tetapi tidak ada salah sebab dia tidak ada peraturan yang ketat untuk jirus air di kaki dulu. Dan saya setuju kalau yang tentang mandi air batu tu, kalau dijirus kaki dahulu memang sesuai lah, sebab saya pun fikir kalau mandi benda yang sejuk ni terus kena di kepala, lain kesan dia tu, dia macam kejutan. Jadi saya dapat satu ilmu tambahan lah malam ni, iaitu kalau sebab saya tidak amalkan ilmu mandi ais batu. Jadi kalau saya amalkan suatu masa nanti atas pesakit mandi air batu, saya tahu bahawa perlu jirus di kaki dahulu, bukannya di kepala. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kabarus. Silakan Coach. Okey, teruskan dengan soalan-soalan. Jika ada soalan, teruskan soalan, insya-Allah. Okey, dalam grup Telegram juga boleh teruskan dengan soalan-soalan. Biasanya saya sendiri personally akan cuba bantu menjawab soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan, ataupun Ustaz Sinar juga akan menjawab. Okey, insya-Allah. Teruskan. Kalau tentang tentang Ustaz Sinar, tentang Ustaz Yusof, baik Ustaz Sinar, terima kasih pencerahan. Ada juga guru katakan kalau jin jenis haiwan ada terlibat dalam saka, tujuannya seperti jaga orang atau jaga kebun, rumah dan sebagainya. Cuma guru bagi tahu kalau jumpa jin sebegini cukup hanya ruqyah sehingga ia tinggalkan pesakit, tak perlu dakwah. Ini lebih kepada pengalaman peribadi saja. So masing-masing punya pengalaman lain-lain. So kalau saya, kalau jumpa jin-jin kerasukan yang bergaya harimau ke, bergaya gorila, bergaya ular dan sebagainya itu, saya tetap seperti biasa, ruqyah plus dakwah plus kutubah jin seperti biasa. So kalau tanya saya buat je semua, tak kira jin tu macam mana pun. So cuma mungkin atas pengalaman peribadi masing-masing, mungkin dia rasakan macam tu, so tak jadi satu masalah pun. Cuma bagi saya ini adalah kerja lapangan, kita sendiri kena buat kajian untuk mendapatkan sedikit pengalaman daripada hal-hal tersebutlah. So kalau tanya saya, tak kisah pun jin tu haiwan ke, jin tu berbahasa berdialog English ke, sebab ada juga pernah kes bila kita ruqyah, dia berdialog cakap speaking Mak Saleh,
Ada juga pernah yang bercakap speaking yang tak faham, kita tak faham bahasa dan sebagainya. Saya tetap juga saya berkutubah pada dia. Cuma kalau yang bahasa orang putih tu, saya pernah jugalah speaking sikit, suruh dia keluar, suruh dia bertaubat dan sebagainya. So bagi saya tak ada masalah, sebab cara kita meruqyah ni dia agak fleksibel. Ada orang perawat yang membacakan ayat ruqyah bersama dengan kutubah-kutubah dan dakwah jin. Seperti mana kalau yang tuan-tuan biasa tengok saya live saya di TikTok yang biasanya saya share di dalam grup Telegram. Saya akan meruqyah sambil membaca ayat ruqyah, sambil bercakap, berdakwah, berkutubah, berdialog. Saya tak tunggu jin tu berdialog, cuma saya sendiri yang akan bercakap untuk memberikan satu nasihat, memberikan satu panduan kepada si jin tadi, tukang sihir tadi untuk bertaubat dan kembali kepada jalan. So jin tu tak reply pun tak apa. Okay, so bagi saya teruskan saja baca ayat ruqyah dan juga berkutubah ataupun berdakwah. Okay, ianya lebih kepada pengalaman, pengalaman masing-masing. Kalau kita dah selesa dengan cara yang kita buat tu, kita teruskan saja. So sini ada tambah bahagian Ya, saya nak respon sebab saya semakin faham apabila ada tambahan daripada Saudara Yusof. Saya nak respon sebab yang bila saya dapat bacaan tambahan daripada Saudara Yusof, ini jawapan pribadi saya berdasarkan pengalaman. Begini, yang ada orang katakan kalau yang sebab begini, dia katakan kalau yang jaga rumah, jaga kebun tu itu adalah jin binatang. Jadi dia kata itu tak perlulah dakwah, ruqyah. Bagi saya, dia bukan sama ada dia jin binatang atau bukan binatang. Tapi yang pengalaman saya, jin yang muncul tu dia punya IQ. Macam yang kata Kos Kamarul cakap, ada jin yang muncul, dia kata dia dari Rom, dari Itali, speaking, intelektual. Ada jin intelektual suka berdebat. Ada jin padri. Dia ada jin ketua agama Buddha. Saya pernah ruqyah orang, muncul jin, dia kata dia jin ketua Buddha daripada Kedah. Kedah Kapelis, sebab pesakit dari Sabah tu pernah berkursus di Kedah. Tu jin ikut dia balik ke Sabah. Dia kalau jin yang mungkin ada jin ni jin yang dari kampung, yang mungkin jin yang jaga kebun atau jin di hutan. Dan kadang-kadang ada jin tu yang pengalaman saya, dia tersesat. Dia bukan sengaja nak masuk badan orang tu. Tak macam mana orang tu mungkin masuk hutan ke berburu, termelanggar, termasuk badan orang tu. Kita baca ruqyah memang tak ada orang kata dakwah, sebab kita baca ruqyah mula-mula jin tu lah bersilat lah, gaya binatang. Kita baca ruqyah, dia dapat laluan jalan yang dia pun tak tahu macam mana dia tak masuk dalam badan manusia tu. Dia dapat laluan jalan, dia lari, tak sempat pun kita nak berdakwah, dia cabut lari. Ataupun yang jin yang disuruh jaga kebun, jin tu IQ dia rendah, jin tu mungkin budak-budak, atau jin tu memang bukan seorang intelektual yang pandai berdebat. Kita baca ruqyah, tapi seperti yang Coach Kamarul kata, kita berdakwah juga, tetapi ringkaslah. Pergilah kamu, janganlah menzalimi tubuh ini, berimanlah kepada Allah. Lepas tu ada jin tu kerana dia IQ dia rendah, dia keluar saja, cabut lari. Entah dia beriman ke tidak, kita tak tahulah, walau alam. Jadi bagi saya bukan yang membezakan dia jin binatang ke jin bukan binatang, tetapi yang jin ini ada IQ dia tinggi, ada jin Islam, petaraf ulama di alam mereka, dan mereka tak kacau lah, mereka mengajar agama. Ada jin samsing, ada jin intelektual, ada jin pendakwah. Jadi ada jin yang kalau jin yang memang dari kampung, dari hutan belantara, memang selalunya kita tak dakwah pun, kita baca ruqyah sedikit saya dah cabut lari dah. Orang tu dah tersedar. Yang katakan orang pergi berburu tiba-tiba dia kena sampuk jin contohnya. Jadi kesimpulannya bukan karena jin tu jin binatang, jin bukan binatang, tetapi IQ jin tu yang membezakan.
Kita berdakwahkah, tidak berdakwahkah? Kita berdakwah juga, tapi ada tuh yang suka berdebat, ada tuh terus cabut lari. Begitu. Itu tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamaru. Silakan Coach. Okey, sekejap soalan seterusnya. Okey, untuk soalan seterusnya, salam Ustaz dan Coach. Jika semasa melakukan rawatan kepada pesakit yang kerasukan dan jin yang di dalam diri pesakit mengatakan dia sudah lama berada di dalam badan pesakit dan menyukai pesakit dan menjadi penjaga kepada pesakit, sejauh mana kebenaran apa yang diperkatakan dan bolehkah ianya dipercayai atau kita abaikan sahaja kerana tugas perawat hanya merawat? Okey, ini adalah ini bergantung kepada si perawat bagaimana dia mendiagnose penyakit. So biasanya kalau yang apa yang tuan katakan ni, jin ni dah menjadi macam jin asyik, dan biasanya jin asyik ni juga berpunca daripada jin-jin saka. So bila dia terkait dengan jin saka, sudah pasti jin saka ni sudah pun berada di zaman-zaman dahulu lagi, tok kita, nenek kita, moyang kita dan sebagainya. So sejauh mana kebenaran dia tu, wallahu alam, mungkin jin tu tipu, mungkin jin tu bercakap benar. Tapi kalau dari segi proses kita mendiagnose, kalau memang background susu galur family tu memang ada bomoh daripada moyangnya, nenek dia dulu-dulu, so mungkinlah itulah jin yang menjaga tadi tu. So kalau tanya saya, bila dah jin tu kata dia menjaga dan sebagainya, kita kena berdakwah kepada jin tersebut. Okay? Kita tak memerlukan jin tu sebagai penjaga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai pelindung. Cukup bagi kami Allah dan Rasul tempat kami memohon perlindungan dan pertolongan. So itulah yang kata-kata dakwah yang sering saya selitkan jika jin tu kata dia dah jaga keluarga ni lama. So maka saya nak cakap dia, kami pesakit ni dia tak memerlukan jin ni untuk dijaga. Kami sudah ada Allah, kami sudah ada Rasulullah untuk kami memohon doa, untuk memohon syafaat, untuk memohon perlindungan daripada Allah. Kami tidak lagi memerlukan lagi sebarang bantuan ataupun pertolongan daripada jin. Kadang-kadang jin ni dia bijak juga, dia akan berdialog lagi, dia akan nego lagi dengan kita. Aku kesian kat dia, ada orang banyak sihir dia, dia ni baik, aku kesian kat dia, banyak orang buat. So saya mudah je, kalau betul kau kesian kat dia, nak jaga kat dia, silakan kau jaga. Tapi jangan jaga daripada dalam badan dia. Engkau nak jaga dia ke, engkau nak tolong dia, engkau kena duduk di luar badan dia. Ni bila aku rukiah engkau, kenapa engkau timbul? Kenapa engkau timbul kerasukan dalam badan dia? So bermaksud engkau telah menceroboh masuk ke dalam tubuh badan dia yang jadikan hukum dia adalah haram. So kalau tanya saya, kalau betul lah sangat engkau nak jaga dia, silakan. Jangan ganggu, tapi jangan ada interaksi dengan dia, jangan masuk ke dalam tubuh badan dia, engkau duduk saja di luar. Engkau jagalah di luar tu, jangan masuk-masuk dalam badan dia. Itu antara dialog-dialog yang untuk yang boleh saya guna pakailah. Ini lebih kepada kemahiran kita berdialog, kemahiran kita berdebat, kemahiran kita berdebat, kemahiran kita berbahasa dengan jin tu. Biasanya jin ni dia akan nego, aku sayang dia, aku dah jaga dia lama. So saya bagi analogi yang simple je. Kalau betul kau jaga dia, kenapa dia sakit? Kenapa dia masih kerasukan? Kenapa dia masih lagi ditimpa sihir? Kenapa dia masih lagi tak dapat anak? Kau kata kau jaga dia, dia tak dapat anak. Kau jaga apa? Kau melakukan kerosakan lagi kepada dia. So kita kena menekankan dakwah-dakwah sedemikianlah. Itu antara apa yang saya selalu dialog lah. Tapi kalau untuk perawat-perawat yang masih baru, idea untuk berdialog ni biasanya tak banyak, tak berkembang lagi, masih lagi mencari-cari dan sebagainya. So fokuskan sahaja kepada bacaan. So suruh dia keluar saja. Aku tak nak dengar kau bercerita panjang-panjang. Aku tak nak dengar cakap kau lagi. Keluar saja kau daripada badan dia. Kau kena faham bahawa hukum jin masuk ke dalam tubuh badan manusia adalah haram. So aku baca ayat-ayat ruqyah ni, aku nak engkau keluar. Aku azan,
engkau keluar. Itu antara dialog-dialog yang lebih menyelamatkan situasi dan keadaan lah. Kalau kita pandai berbahasa, pandai berdialog, maka teruskan kita memberi nasihat, memberi dakwah kepada dia, berdakwah kepada dia, menasihati dia untuk dia bertaubat dan keluar. Okey? Itu antara jawapan saya lah. Ustaz Cina ada nak tambah? Terima kasih Coach. Ada 3 atau 4 poin. Pertama, Alhamdulillah apa yang Coach ceritakan, cara saya mirip seperti apa yang Coach ceritakan, dan pengalaman saya pun mirip seperti pengalaman yang Coach hadapi. Itu yang saya sampaikan lagi begini sebab memang saya pun pernah menghadapi dan pendekatan saya sama, mirip seperti yang Coach ceritakan. Jadi apa jawaban saya yang ini adalah kesinambungan daripada jawaban Coach. Oke, poin yang kedua, yang soalan bolehkah ia dipercayai atau kita abaikan saja, bukan itu dia punya persoalan. Apabila jin mengatakan dia menyukai pesakit atau dia menjaga pesakit, akan muncul itulah pendekatan dakwah. Kalau kita ingin berdialog lah, kalau kita pandai, seperti yang Coach kata, kalau yang berpengalaman boleh berdialog. Kita dakwah dia, yang tak perlu meleret-leret lah, straight to the point. Kita berdakwah kepada dia seperti yang diajar oleh Coach Kamarud tadi. Sama ada betul ke dia punya kata-kata, itu tidak penting. Cuma kita berdakwah. Dan poin yang ketiga, saya suka situasi begini sebab saya selalu alami apabila jin muncul, dia kata sama ada dia kata dia suka pesakit, jin asyik, atau dia jaga pesakit, jin saka. Saya suka sebab jin ini senang kita berhujah. Kalau kita pandai berhujah, senang kita berasional. Dan biasanya jin ini tidak agresif. Kalau kita pandai menghadapi mereka, mereka tidak agresif sebab mereka ini bukan jin sihir, jin asyik. Dia jatuh cinta dengan pesakit. Dan biasanya jin yang jatuh cinta dengan pesakit ni dia ada 2 situasi. Ada kadang-kadang dia terlalu emosional, kadang-kadang dia gaya comel-comel, cute-cute, cakap pun lemah lembut ni. Jadi saya senang untuk berurusan dengan jin ini. Atau yang jin yang dia kalau dia kata dia penjaga, kemungkinan dia leluhur atau jin saka. Yang biasanya kalau jin bertaraf saka ni, mereka dia bukan jin sihir, dia tidak ingin, pada pendapat dia lah, dia tidak ingin menyakitkan pesakit, dia ingin menjaga. Jadi kita kena berhujah, berdakwah kepada mereka, mereka tidak perlu menjaga pesakit sebab Allah lah yang penjaga. Kan ada dalam surah ayat selepas ayat kursi itu, yaitu penjaga manusia adalah Allah, bukan taghut. Jadi senang berdakwah dengan mereka ni. Kalau pandai berhujah, berdakwah, jin asyik tu mungkin akhirnya akan keluar. Saya katakan jodoh kamu dengan jin juga. Allah jadikan jodoh manusia dengan manusia, jin dengan jin. Yang katakan penjaga apabila kita berdakwah mengatakan dia tidak perlu jaga. Allah yang menjaga pesakit, Allah yang menjaga kita, akhirnya dia akan keluar. Saya selalu berjumpa yang jin asyik dan jin saka ni, ini yang saya suka kalau berurusan dengan mereka sebab mereka tidak kasar. Mula-mula mungkin nampak kasar, tapi bila mereka nampak mereka tidak boleh main psikologi dengan perawat, dengan nak cuba gertak perawat, mereka akan cool down, akan berbincang dengan tenang. Dan kalau jin ini, kalau kita pandai berhujah, kalau jin yang memang ada akal fikiran lah, ya, yang IQ dia ada tinggi sikit, dia akan boleh terima dengan hujah kita. Dia tinggal saja, dia sama ada dia pergi terus kalau itu pesakit atau jin ini nakal. Minggu depan, sebab dia jatuh cinta dengan pesakit, minggu depan dia dampingi lagi pesakit. Jadi persoalan bukanlah boleh dipercaya atau kita abaikan saja, persoalannya kita sesuaikah kita dakwah kepada jin itu atau kita kurang pengalaman, kita baca sejak ayat ruqyah, kita cakap ringkas saja, suruh keluar. Begitu. Jadi bila kita sudah banyak pengalaman, mungkin pandailah kita berdialog dengan niat berdakwah. Itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarud. Silakan Coach. So
bab dialog berhujah ni dia sangat subjektif. Okay? Dia macam kita masuk debate. Ada pihak pembangkang, ada pihak kerajaan. So kalau kita pandai berbahas, macam peguam lah kita kata, macam sebagai peguam bela. Peguam bela kes kematian dan peguam bela yang tertuduh dan sebagainya. So kalau peguam bela ni pandai berhujah berkata-kata, walaupun dia sebenarnya mewakili si pembunuh, dia boleh menang. Okay? Walaupun peguam bela ni mewakili pihak keluarga mangsa yang telah dibunuh, tapi kalau dia tak pandai berhujah, tak cukup fakta, tak pandai berkata-kata, dia boleh kalah. Walaupun hakikat sebenarnya dia adalah menang. Sebab tu saya kata kalau dalam bab hujah dialog ni saya tak galakkan untuk yang baru-baru setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sebab penuh dengan tipu daya, penuh dengan helah. So biasanya bila dah merawat masuk ke 1,000 orang pesakit yang dah kita jumpa, baru kita akan nampak tipu helah dia. Dia kata dia sayang, dia kata dia nak jaga dan sebagainya. So kita kena ambil point. Kalau dia kata dia nak jaga je lah. Kenapa sampai nak masuk ke dalam tubuh badan? Kalau rasa nak jaga, tapi kenapa yang sihir ni tetap masuk? So ini antara perkara-perkara yang kena pandai-pandai. Ini dia tak ada SOP. Dia tak ada garis panduan yang kita boleh bagi. Kalau saya kata saya nak buat ajar khusus secara tepat pun tak boleh. Ianya bergantung atas kita. Kalau juga personality kita tak pandai berdebat, tak pandai berbahas, maka memang susah. Saya minta maaf, kapasiti saya sebagai seorang jurutera, saya memang sentiasa bagi presentation, kita nak bagi tahu statement ini betul, ini salah. Saya sentiasa berbahas dengan klien saya yang menunjukkan report saya betul dan sebagainya. So ini adalah skill personal saya. Skill personal saya yang saya adaptasikan dalam rawatan. So bila kita berbahas ni, itulah kemahiran personal. Dia bukan lagi melibatkan apa yang kita baca. So cuma kalaulah kita tak pandai nak berbahas, sebaik-baiknya fokuskan bacaan. Perbaiki kualiti suara kita, kualiti sebutan-sebutan Al-Quran kita, perbaiki sebutan-sebutan makhraj dan sifat huruf yang kita baca. Itu yang lebih baik berbanding dengan kita nak berdialog. Sebab berdialog ni kita kena faham apa tujuan jin tu sebenarnya nak berdialog dengan kita. Okay? Kita kena faham apa tujuan sebenar jin tu berdialog kat kita. Sebenarnya bila jin tu berdialog dengan kita, dia sedang melarikan kita, melarikan diri perawat daripada terus membaca. Sebab kalau dia tak berdialog, perawat akan terus membaca ayat ruqyah, dan insya-Allah dia akan rasa semakin tertekan, semakin terazab, semakin terseksa dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran tu. Tapi bila dia berdialog, sudah semestinya kita sebagai perawat akan stop bacaan, sibuk dan sibuk nak bercakap dengan dia, jadi ghalib, jadi leka dengan dialog dia, maka dia telah berjaya melarikan diri daripada bacaan-bacaan kita. Itu yang matlamat dia sebenarnya. Bila kita pula sibuk nak tanya pula, ni dalam ni ada berapa ekor, yang mana satu bapak engkau ni tinggal kat pokok mana, tinggal dekat pokok pisang kat belakang tu, kat pokok pisang tu rumah yang paling besar, ada lagi rumah kecil. Nanti dia akan jadi cerita-cerita yang tak masuk akal, yang semakin akan melalaikan kita. Dan bila berdialog ni juga, pihak keluarga biasanya, pihak keluarga akan mula datang dekat dengan saya. Siapa yang hantar ni? Kenapa dia hantar dekat anak aku ni? So akan semakin terbuka pintu-pintu fitnah. So sebab tu kalau tanya saya memang kurang gemar berdialog. Saya akan fokus kepada rawatan sahaja dan minta jin tu keluar sahaja. Dan bab dialog ni juga, saya juga bergantung. Jika saya buat rawatan sesi ramai-ramai, 4-5 orang, saya paling tak akan layan dialog lah. Saya memang akan fokus ruqyah saja. Kalau yang rawatan secara personal, one to one tu barulah sesuai kita nak bertanya. So kalau nak dialog pun kita lebihkan bertanya kepada benda-benda yang bermanfaat. Tanya dia, dia bagi barang makan ni, apa yang barang sihir ni, kau tanam kat mana,
kau tanam kat dalam pasu, kau bagi dia makan benda kotor ke dalam perut ke, supaya kita ada step susulan nak buat apa. Kalau jin tu bagi tahu aku bagi dia makan dekat perut dia apa semua, so kita tahu perut pesakit perlu kita rawat dan cuci. So mungkin kita selepas rawatan kita boleh advise pula dengan herba-herba untuk cuci perut dia dan sebagainya. So secara umum kalau baru je belajar tahun ni misalnya, yang mana tengah ikut kursus dengan saya tahun ni, janganlah terlalu gairah dengan dialog ni. Dia sangat-sangat melekakan dan melalaikan. Okay, so itu saja tambahan. Okay, insyaAllah. Okay, saya rasa cukup sampai setakat ni. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk kata-kata penutup. Okay. Terima kasih Coach. Terima kasih kepada peserta yang hadir. Ilmu ruqyah ni luas dan mendalam, sebab di dalamnya banyak perbincangan. Ada alam jin, ada penyakit sihir, ada penyakit ain, ada gangguan jin yang tanpa campur tangan sihir. Jadi sangat menarik. Dan pada zaman akan datang, zaman fitnah, zaman ke penghujung zaman, akhir zaman, sihir akan lebih meluasa, dajjal akan muncul. Dan kita tidak akan dapat lawan semata-mata dengan pistol, machine gun, torpedo dan sebagainya. Yang dapat menolong kita adalah dengan doa dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran seperti surah Al-Kahfi. Dan itu semua itu termasuklah ilmu ruqyah, membaca Al-Quran, membaca doa. Jadi belajarlah, kita masuk ke fase akhir zaman ni, belajarlah ilmu ruqyah ni untuk menjadi satu untuk rawatan dan satu jadi untuk pendinding diri kita, terutama jika muncul sudah Dajjal, Yakjud, Makjud dan sebagainya. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada para peserta yang hadir, terutama yang istiqamah hadir. Teruskan hadir, dan kami selain ucap terima kasih, saya juga memohon maaf seperti biasa, memohon maaf sekiranya ada tersilap kata, terkasar bahasa. Dan kalau yang masih belum tahu, terutama yang baru menghadiri, saya orang Sabah, jadi bahasa saya ada beza sedikit dan ada kalanya istilah yang mungkin sopan di Sabah tetapi mungkin agak kasar kedengaran di Semenanjung. Jadi saya memohon maaf jika saya ada tersasul kata, tersilap bahasa. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. Semoga majlis ilmu kita ni lagi bertambah peserta. Kempen-kempen lah saudara mara, sahabat anda untuk hadir kuliah online kita ini. Jadi itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator kita, sahabat saya, Coach Kamarud. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar atas kata-kata penutup tu. Sekali lagi saya mengingatkan bahawa kuliah kita ni sebenarnya adalah percuma, namun saya sebagai admin dan juga ahli panel mengalu-alukan sumbangan-sumbangan hadiah infak. InsyaAllah nombor akaun kita akan beri di dalam grup Telegram. InsyaAllah. Okay, insyaAllah tolonglah bantulah sedikit, sumbangkan seikhlas hati, RM10, RM5 pun tak ada masalah. InsyaAllah mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan tu akan menjadi sebagai satu motivasi juga kepada kami sebagai perawat, sebagai ahli panel untuk meneruskan kuliah. Kita kena faham, jaga grup tu juga sebenarnya dia adalah kerja amal sahaja. Ada juga orang yang pernah PM saya, kenapa soalan dia tak dijawab. Kadang-kadang kita kena faham, ini adalah kerja amal. Saya pun ada komitmen dan kerja-kerja hakiki saya. Ustaz Sinar juga ada komitmen dan kerja-kerja hakiki dia sendiri. So ada masa kita sempat nak tengok, ada masa terlepas pandang oleh kesibukan kerja saya. Saya insyaAllah kalau orang bertanya siang, saya lebih ada masa untuk tengok. Tapi kalau orang tanya malam, saya dah memang ada sesi rawatan pukul 9 sampai pukul 11, pukul 12 tu saya masih merawat orang lagi. So saya memang tak sempat lah nak tengok-tengok soalan-soalan dan sebagainya. So insyaAllah terima kasih kepada Mizan. InsyaAllah saya dan Ustaz Sinar kami akan menyampaikan dalam cara-cara yang
mudah untuk faham. Saya bukan ahli Al-Quran yang pandai hadis, yang pandai dalil-dalil dan sebagainya, tapi saya akan menyampaikan dalam satu bahasa yang insya-Allah lebih mudah orang faham, dan perkaitan-perkaitan antara ruqyah itu sendiri dengan kehidupan kita seharian. Okay, so apa yang tuan-tuan belajar dalam ilmu ruqyah ni sebenarnya tak dapat lari tidak. Tuan-tuan sedang mendalami ilmu Al-Quran itu sendiri. Okay, so sebagai penutup, yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Taala, yang mana buruk itu datang daripada kelemahan saya dan Ustaz Sinar. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okay, Alhamdulillah sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.